Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi yang berbahagia ini dapat kita sama-sama mempelajari kitab Jam'ul Fawaid yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud Al-Patani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita juga bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sama-sama sembahyang fardu subuh secara berjamaah dan kita berzikir dan berdoa secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Al-Imam Sufyanus Tsauri menyebut, Inna lazzata qawla la ilaha illallah fil akhirati kalazzati syurbil ma'il barid fid dunya. Sesungguhnya kelazatan dan kenikmatan mereka yang berzikir dengan kalimah la ilaha illallah di akhirat nanti ada seumpama mereka yang mendapat minuman air sejuk ketika haus di muka bumi Allah Ta'ala. Jadi mereka yang dapat berzikir dengan kalimah la ilaha illallah, maka kelebihannya yang disebut oleh Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala, maka di akhirat besok yakni diberikan satu kelebihan, iaitu umpama orang yang haus mendapat minuman air sejuk, begitulah lazatnya ketika itu. Begitulah keadaan orang yang berzikir akan mendapat kelazatan di akhirat besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua di kalangan ahli zikir yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Maka berkata ia, hai Ustaz, tiadakah engkau ketahui bahawasanya orang yang muhibbin tiada mati, hanya berpindah kekasih kepada kekasihnya, hanya berpindah kekasih kepada kekasihnya jua, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal,
idza da'akum lima yuhyikum, apabila ia menyeru atau memanggil kamu dengan sesuatu yang menghidupkan kamu, kerana itu menghidupkan kamu. Dalam suratul Anfal ayat 24. Dalam suratul Anfal ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang maksudnya lebih kurang, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah, sahutlah suruhan Allah. Istajibu lillah, sahutlah seruan tersebut kerana Allah dan kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang demikian menunjukkan kepada kamu satu ibadat yang taat dan berlaku ihsan. Kerana yang demikian itu, idza da'akum, apabila ia menyerukan kamu, lima yuhyikum, bagi sesuatu yang boleh menghidupkan kamu. Para alim ulama tafsir menghuraikan lima yuhyikum, walaupun dipandang sepada zahir di sini, idza da'akum, apabila Allah suruh kamu panggil lima yuhyikum, maka Allah boleh hidupkan. Jadi di dalam cerita kita ni, budak muda ni sudah meninggal dunia, tetapi Tuan Syekh ini, iaitu Abi Abdillah radhiyallahu an, apabila menziarahi budak muda ini yang sudah meninggal dunia, maka dibukakan hijab. Bukakan hijab, ternampak seperti budak muda ni masih hidup. Jadi bila dia tanya, kamu boleh senyum dan boleh ketawa, mati ke hidup? Maka budak muda tu kata, sesungguhnya aku ini hanya berpindah daripada seorang kekasih kepada yang dikasihnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah suruh kamu, dia akan menghidupkan. Jadi dia bukan mati yang sebenar, tapi dihidupkan oleh Allah. Walau bagaimanapun kita merujuk di dalam tafsir yang mu'tabar, yang dimaksudkan idza da'akum lima yuhyikum, iaitu memberi maksud apabila kita taat kepada Allah dan melaku segala ketaatan ini kita persembahkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menghidupkan hati. Fa innaha hayatul qalbi, fa innaha hayatul qalbi. Kerana dengan kita menyeru perintah Allah ataupun menyahut perintah Allah, menyahut panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu akan menghidupkan hati. Dan ia adalah merupakan satu sebab mendapat kejayaan. Pandangan yang kedua menyatakan lima yuhyikum itu, iaitu dengan cara kita taat tersebut, sama ada berbentuk akidah ataupun amalan, ataupun berbentuk jihad, maka ia adalah punca atau sebab mengekalkan kamu mendapat kejayaan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Asbabun nuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, sedangkan Ubay ketika itu berada di dalam semayang. Jadi bila Rasulullah panggil Ubay bin Ka'ab, Ubay tak mau menjawab. Ubay tak mau jawab sebab di dalam semayang. Apabila selesai menunaikan salat, barulah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka an tujibani? Wahai Ubay, apakah
yang menghalangkan kamu daripada menjawab panggilanku? Maka Ubay menjawab, aku sedang semayang ketika itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan bagi Allah dan Rasulnya. Jadi ayat Quran ini menyebut bila mana Nabi SAW panggil, jawab walaupun di dalam semayang. Khusus kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mentafsirkan ayat ini menerusi hadis Nabi SAW. Hadza dalilun ala anna al-fi'l al-fard أو بقول الفرد إذا أتى به في الصلاة لا تبطل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجابة وإن كان في الصلاة. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ayat Quran dan hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa sesungguhnya kalau perbuatan itu ialah fardu di dalam semayang, ataupun ianya adalah perkataan yang fardu, bila kita lakukan di dalam semayang, ianya tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang ada hubung kait dalam bab semayang. Kerana taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perintah Allah, maka menjawab salam ataupun panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah Allah, dan ianya adalah menunjukkan bahawa apabila itu adalah merupakan perintah Allah dan perbuatan itu adalah fardu, maka ianya tidak membatalkan sembahyang. Tidak membatalkan sembahyang. Berbeza kalau perkataan itu tidak ada kait mengait dalam bab solat dan ianya bukan fardu, maka dia boleh membatalkan sembahyang. Boleh membatalkan sembahyang. Oleh sebab itu ulama-ulama di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i telah menghuraikan kalau dia perbuatan dalam sembahyang tidak membatalkan. Contohnya imam katakan sedang membaca dan tersangkut bacaan imam, dan bacaan itu di dalam sembahyang, maka kita sebagai makmum tolong sambungkan kerana dia ada hubung kait dalam bab sembahyang. Maka sambungan kita itu tidak membatalkan sembahyang kerana ia adalah bacaan dalam sembahyang. Walau bagaimanapun Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebut, walaupun ada dalil sedemikian rupa, adalah terlebih berhati-hati bagi orang yang nak menyambung bacaan imam, berniat menyambung itu bacaan di dalam sembahyang, dan dalam waktu yang sama berniat ianya adalah menegur imam. Dan dia tidak boleh berniat terlebih awal menegur imam ataupun menyambung bacaan imam, tetapi hendaklah berniat itu adalah bacaan dalam sembahyang secara kebetulan kita membetul dan menyambung bacaan imam yang tersangkut. Maka ketika itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam kitab Rawdatul Talibin, semayang orang tersebut adalah sah. Jangan kita berniat untuk tegur imam. Contoh imam tak dapat sambung, kita pun sambung belakang. Innal ladzina kafaru, kita kata dengan suara yang kuat, tetapi hanya berniat menegur imam, maka perbuatan itu bukan perbuatan di dalam semayang. Kan dalam semayang bukan boleh tegur-tegur. Begitu Imam Nawawi beritahu. Jadi hendaklah berniat bacaan di dalam semayang. Hanya dia mengangkatkan suara ataupun bertujuan untuk memberi ingat kepada imam. Ayat seterusnya ialah innal ladzina kafaru,
maka Al-Imam Nawawi menyebut sembahyang dia sah. Begitu juga kata Imam Nawawi bagi muballigh. Muballigh ini iaitu orang yang di belakang imam. Orang yang di belakang imam. Contohnya imam menyebut Allahu Akbar, maka yang di belakang ni pun Allahu Akbar. Ini namanya muballigh, yang tolong menyampaikan bagi orang lain dengar. Dia tidak ada kuasa untuk mengangkatkan suara nak beritahu kat orang, sebab dia bukan imam. Dia makmum. Kategori dia adalah makmum seperti orang lain. Tapi dia ini telah menawarkan hatinya, dirinya untuk menguatkan suara, memberitahu kepada jemaah yang lain pergerakan imam di dalam sembahyang. Kerana dia kedudukan dia makmum, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah ketika itu dia berniat zikir ataupun takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun di dalam sembahyang, dan juga berniat untuk memberitahu kepada makmum-makmum yang lain. Maka disebut dalam kaedah fiqh at-tasyriku bin niyati. At-tasyrik iaitu bersekutu niat dalam pecahan kaedah al-umuru bi maqasidiha. Semua perkara itu berdasarkan dengan niat. Jadi adalah lebih berhati-hati, ianya berniat zikir di dalam sembahyang kerana satu peristiwa berlaku kepada Muawiyah radhiyallahu an, telah membaca alhamdulillah apabila bersin dalam sembahyang, membaca alhamdulillah, sedangkan alhamdulillah yang dibaca itu tidak ada kena mengena dalam bab sembahyang. Tak ada kena mengena. Bukan perkara wajib, bukan perkara sunat di dalam sembahyang. Walaupun luar sembahyang hukum lain, dalam sembahyang tidak. Begitu juga orang bersin kita jawab yarhamkumullah ataupun yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Ini pun tidak ada kait mengait dalam sembahyang. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur Muawiyah, ya Muawiyatu, wahai Muawiyah, inna salatana la yasluhu fiha kalamul adamiyyin wa innamat tasbihu wat takbiru wa qiraatul Quran. Wahai Muawiyah, sembahyang ini tidak boleh dicampur dengan perkataan manusia, perkataan anak Adam yang tidak ada kaitan dalam bab sembahyang. Hanya dibenarkan ialah bertasbih dan bertahmid dan bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Jadi apa yang telah dihuraikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menerusi ayat dalam suratul Anfal ayat 24 menunjukkan bahawa sesungguhnya menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu panggilan Nabi walaupun di dalam sembahyang, maka ianya tidak membatalkan sembahyang, tidak membatalkan sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah memanggil kamu, nescaya ia akan menghidupkan kamu. Kalau kamu saut seruan tersebut, ia akan menghidupkan kamu. Jadi orang muda ni kata, sebab aku dipanggil oleh Allah, maka aku hidup. Walaupun pada zahir nampak mati, tapi sebenarnya aku hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ulama tafsir menghuraikan istajibu lillah, mana sahutlah seruan ini kerana Allah dengan melakukan ketaatan yang telah tersemat di dalam Quran ataupun yang telah termaktub dalam Quran dari sudut perintah dan larangan, kerana yang sedemikian itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Wa'lamu, ketahuilah bahawa sesungguhnya annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, sesungguhnya Allah boleh menghalangkan di antara seseorang itu dan hatinya, iaitu memindahkan daripada iman kepada kufur, daripada kufur kepada beriman, daripada yakin kepada syak, daripada syak kepada yakin,
daripada hatinya bersih kepada berkarat-karat, daripada hati berkarat-karat Allah boleh bersihkan dan berkilau semula, kerana Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, ingatlah bahawa sesungguhnya Allah yang berkuasa. Jadi kita memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Hikayatun. Ini satu hikayah, satu cerita. Seorang laki-laki membeli seorang sahaya. Maka berkata sahayanya, "Hai penghuluku, bahawasanya adalah bagiku sertamu 3 syarat. Pertama, jangan engkau tegah akan daku daripada semayang fardu. Yang kedua, yang pertama, jangan kau tegahkan aku daripada menunaikan semayang fardu apabila masuk waktunya. Dan yang kedua, engkau suruh akan daku pada siang hari, apa kehendakmu. Dan jangan engkau bimbangkan aku sesuatu pada waktu malam. Dan yang ketiga, bahawa engkau berikan bagiku tempat pada rumah engkau yang tiada masuk padanya seorang yang lain daripada aku." Jadi ada orang membeli hamba sahaya dan dia telah memberi syarat kepada tuan dia, kalau beli saya ni, yang pertama kalau tiba waktu semayang, berikan saya semayang, jangan halang saya bila nak semayang. Kerana semayang ini, salat ini, kalau kita baca dalam suratul Baqarah bermula pada alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tanda-tanda orang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa ini. Yang pertama, alladzina, orang yang, kalau mengaji dalam kaedah bahasa Arab, ismul mausul, penyambung ayat. Ia adalah berbentuk umum. Ianya adalah umum. Kalau sekali baca alladzina, orang tak tahu. Orang yang yu'minuna. Jadi ulama bahasa Arab, ilmu dari sudut kaedah bahasa Arab, ilmu balaghah, kenapa dalam Quran Allah tidak berfirman al-mu'minuna bil ghaib? Sebab hudal lil muttaqin, sepatutnya boleh terus al-muttaqin itu ialah al-mu'minina bil ghaib, menggunakan satu kalimah isim, nama pertambahan alif lam, tetapi menggunakan satu ayat yang ianya adalah al-fi'lul mudhari', perbuatan yang menunjukkan sekarang dan berterusan. Kata ulama bahasa dalam kaedah bahasa Arab, dalam mentafsirkan ayat ini, Allah memerintahkan supaya kita ini beriman sepanjang masa, dan iman kita itu diperbaharui. Alladzina yu'minuna bil ghaib, maka senantiasa beriman, sama ada secara zahir dan juga ditunjukkan juga di sudut perbuatan, dan juga iman bil qalbi, hatinya beriman. Oleh sebab itu Allah guna yu'minuna. Jadi dia memastikan beriman, perkataannya tanda orang beriman, pandangannya, pendengarannya, segala perbuatannya menunjukkan tanda-tanda orang yang bertakwa, kerana dia beriman dengan ghaib di dalam hati dia. Ni buat ni adalah dosa, ni buat ni dapat pahala, ini dimurkai oleh Allah, ini disukai oleh Allah.
Sebab Allah guna yu'minuna. Kemudian dihuraikan oleh ulama bahasa Arab, pakar bahasa Arab dalam ilmu balaghah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa ini, yuqimuna as-salah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman tanda-tanda orang yang bertakwa itu ialah yusalluna. Yusallu ialah semayang, ataupun disebut musallin. Tadi disebut yu'minuna bil ghaib. Kemudian ayat seterusnya wa yuqimunas salah, mendirikan salat. Tidak Allah berfirman wa yusallun, mereka semayang. Apa bezanya? Apa beza? Jadi mengikut dalam ilmu balaghah, kesastraan bahasa Arab, ini menunjukkan untuk mencapai kedudukan yang tertinggi, untuk mendapat mahabbatullah, kekasih Allah, iaitu orang yang bertakwa, maka hendaklah ianya memelihara salat. Kerana Allah berfirman wa yuqimuna, mendirikan. Apabila mendiri, dia memberi maksud muhafazah. Dia mesti jaga. Contohnya orang yang mendirikan rumah, dia akan sukat dengan betul-betul sukat. Dia tak boleh cincai-cincai. Sampai guna meter air, begitu. Tengok betul-betul berapa dalam nak konkrit ni, berapa nak ikat besi macam mana, itu mana dia jaga. Yang pertama al-muhafazatu. Dia mesti jaga. Sebab solat ini di antara kemuncak yang tertinggi. Karena solat ini dia merupakan satu amalan sama dengan para malaikat. Disebut masna wa masna, iaitu para malaikat ini ada yang rukuk, ada malaikat yang sujud. Orang yang semayang ini, kalau betul dia solat, dia lebih tinggi kedudukan daripada malaikat. Dan solat ini disebut oleh ulama mengingatkan tentang kejadian alam dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menerusi pengamatan kita dan kita melihat kepada pokok-pokok yang diciptakan oleh Allah. Dia berdiri. Oleh sebab itu berdiri di dalam semayang, mengingatkan kepada pokok-pokok yang dicipta oleh Allah. Jadi Allah cipta pokok, melambangkan kita dalam semayang ni kita berdiri. Itu pokok-pokok yang begitu cantik dan indah dan memberikan manfaat kepada kita. Adanya kayu, boleh buat rumah dan seterusnya. Maka ketika itu dia maksakan membesarkan Allah. Dan sujud, kata ulama, mengingatkan kepada kita tentang kejadian Allah, iaitu hayawan. Dalam keadaan kita duduk antara dua sujud, atau semua binatang yang melata, sama ada binatang yang ada 4 kaki, dia apabila tunduk, rokok, sujud, duduk antara dua sujud, ianya mengingatkan tentang kejadian hayawan. Yang hayawan itu juga kita mengambil manfaat. Kita bersyukur kerana Allah menciptakan hayawan tersebut. Maka oleh sebab itu kata para alim ulama, semayang ini dia merangkumi semua. Dari sudut para malaikatnya, dari sudut kejadian Allah Ta'ala, Allah jadikan pokok-pokok, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan, Allah jadikan hayawan. Maka segala perbuatan itu telah digabungkan di dalam solat. Maka dengan mendirikan solat itu, ianya boleh sampai satu kedudukan yang Allah suka dan cinta kepada orang tersebut. Oleh sebab itu kata para alim ulama bahasa Arab, ilmu balaghah membahaskan tafsir suratul Baqarah, wa yuqimunas salah. Dia perlu menjaga dari sudut solat tersebut, menjaga dari sudut rukunnya, menjaga dari sudut sunatnya, meninggalkan perkara makruh, menjaga dari sudut hatinya, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh melakukan ibadat tersebut. Barulah ianya
mendapat satu kedudukan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala telah menyebut, man idda'a mahabbatallah atau mahabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam lam yuti'huma wa lam yatakhallaq bi akhlaqihima fa da'wahu kazibatun. Barang siapa mendakwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, dan tidak berakhlak dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran dan juga pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dakwaannya dia cinta kepada Allah adalah dusta. Jadi oleh sebab itu orang muda ni, hamba abdi ni, dia kata, benarkan saya untuk mendirikan solat apabila tiba waktunya. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Dalam ibadat solat ini, dia adalah disebut oleh Allah yang pertama dalam Quran selepas beriman kepada Allah. Ciri-ciri orang yang bertakwa ni. Yang lain tu baru diiringi dan menunjukkan bahawa dalam sembahyang ini dia ada puasa, dalam sembahyang ini juga ada haji, dalam sembahyang ini juga ada zakat. Di antara kelebihan dalam mendirikan solat ini yang disebut dalam syarah hadis 40, bahawa Nabi SAW telah bersabda, kenapakah sembahyang ini 5 waktu? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma az-zuhru fa inna lillahi fi sama'id dunya halaqatan. Sembahyang zuhur, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mencipta satu halaqah, satu lingkungan di langit dunia. Dia tak terbuka sekarang ni, langit. Dia akan hilang apabila tergelincirnya matahari. Fa idza zalatis syamsu, apabila matahari itu tergelincir, sabbaha kullu malakin, maka semua para malaikat bertasbih. Zuhur ni bila tergelincir saja matahari, semua para malaikat bertasbih. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sembahyang pada waktu zuhur, kerana waktu itu tuftahu fihi abwabus sama, kerana ketika itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, tidak akan ditutup sehingga ianya sembahyang zuhur. Jadi sembahyang zuhur di awal waktu ianya mempunyai satu kelebihan yang dimustajabkan oleh Allah doa. Tuan hamba abdi ni bersyarat, kalau masuk waktu sembahyang, bagi saya sembahyang. Sebab dia nak ambil kelebihan ni. Wa yustajabu fihi du'a, dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimustajabkan doa. Tapi kalau sembahyang pukul 4, sembahyang zuhur dekat-dekat asar, salam-salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, azan asar dilaungkan, tak dapat kelebihan mustajab ini. Yang kedua, wa ammal asru, adapun sembahyang asar, fahiya as-sa'atu allati waswasa fiha asy-syaitan li adama hatta akala minas syajarah. Waktu asar ialah waktu iblis atau syaitan telah mewaswaskan Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga termakan buah larangan dalam syurga. Fa amaranillahu ta'ala, maka Allah telah memerintahkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umatku dengan sembahyang pada waktu itu. Maka Allah perintahkan kita sembahyang mengingatkan tentang peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah ampun dosa, maka Allah juga mengampun dosa kita. Dan Allah memerintahkan sembahyang fardu maghrib, begitu,
Kerana saat itu ialah taballahu fiha ala Adam. Ina talaqqa Adam min rabbih kalimatin. Iaitu waktu maghrib bila waktu Allah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika mana Nabi Allah Adam memohon supaya Allah ampunkan dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa amara, kemudian semayang fardu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku semayang pada ketika itu dan juga umatku. Kerana taubatnya diterima, jadi barang siapa yang bertobat pada waktu itu walaupun banyak dosa, Allah ampunkan dengan syarat-syarat tertentu tadi. Adapun waktu Isya, fa innaha salatul mursalin, ialah semayang para rasul alaihimus salatu wassalam sebelum aku. Adapun pada waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku semayang kerana apabila terbitnya matahari, ianya terbit di antara dua tanduk syaitan, maka sujud baginya tiap-tiap orang kafir. Jadi orang itu sebuah orang kafir, dia semayang waktu matahari naik. Dia semayang di antara dua tanduk syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku dan umatku semayang fardu subuh 2 rakaat sebelum sujud orang kafir kepada lain daripada Allah. Ini di dalam syarah hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Muslimin dan muslimat hafizakumullah, begitu tinggi dalam bab mendirikan salat ini. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza qama ila shalah, apabila seorang hamba itu berdiri semayang dan menyebut Allahu akbar, maka akan keluarlah segala dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Maka dosanya diampun oleh Allah. Dan apabila ia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kataballahu lahu bikulli sya'ratin ala badanihi hasanatan. Bila baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam mazhab kita Imam Syafi'i baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam mazhab Hanafi membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu Hanafi ya. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i berdasarkan ayat Quran. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang di dalam pembahasan bacaan di dalam semayang ataupun mengaji tafsir ayat-ayat hukum. Hanya yang kita selalu baca auzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ia adalah selari dengan mazhab yang lain. Imam Syafi'i dia suka ambil yang di dalam Al-Quranul Karim, itu terlebih aula. Kerana Allah sendiri berfirman dalam Quran. Di dalam Al-Ma'surat susunan Al-Syahid Hasan Al-Banna, kerana Mesir ini ramai orang bermazhab Hanafi. Ramai orang bermazhab Hanafi, oleh sebab itu Al-Ma'surat yang disusun oleh Al-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah adalah mengikut dalam mazhab Hanafi. Orang nak baca, boleh baca auzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, itu menerusi susunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun auzubillahi minasyaitonir rajim, ini pegangan dalam mazhab kita. Kita tak bercampur dengan mazhab lain. Nanti kita baca auzubillahi as-sami'il 'alim, kita anggap ini dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bertanggungjawab dalam mengatakan bacaan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim menerusi mazhab dia. Mazhab dia adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kelebihan membaca auzubillah ini, maka Allah akan tuliskan tiap-tiap bulu di badannya kebaikan. Allahu akbar. Kita baca auzubillah tadi di dalam semayang. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Maka Allah tuliskan kebaikan. Tu orang suka semayang ni. Jadi hamba abdi ni dia suka semayang. Sehingga kita tengok pengajian akan datang diberikan kelebihan oleh Allah, bahawa tempat ibadatnya itu terpancar dengan nur. Ini maqam wali begitu. Allah pilih dia. Dan seterusnya, wa idza qara'a al-Fatihata faka'annama hajja wa'tamara. Bila baca surah Fatihah seolah-olah mengerjakan haji dan umrah. Sebab itu baca betul-betul. Wa yuqimunas salah tadi. Wa idza raka'a faka'annama tasaddaqa biwaznihi zahaban. Apabila rukuk seolah-olah bersedekah dengan emas. Apabila membaca, dia kata, Subhana rabbiyal azim, faka'annama qara'a kulla kitabin nazala minas sama. Apabila dia membaca zikir di dalam rukuk, seolah-olah membaca semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Oleh sebab itu disebut dalam Quran, unzila ilaika, bahawa diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Mengikut dalam kaedah bahasa Arab, kalau kita baca awal surah Al-Baqarah, Allah turunkan Quran, ini menunjukkan Quran ini adalah datangnya daripada Allah, tetapi melalui perantaraan, itu malaikat, diturunkan kepada. Itu menunjukkan Quran ini daripada Allah. Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila membaca bacaan dalam semayang, seumpama membaca semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qala sami'allahu liman hamidahu. Sami'allahu liman hamidah. Jangan panjang-panjangkan, ada orang baca Sami'allahu liman hamidah. Dia liman hamidahu. Liman hamidahu. Sami'allahu. Sami'allah, bukan sami'allah. Sami'allah. Sin min ain. Sami'a. Bermakna taqabbala. Allah telah menerima. Sami'a itu bukan bermakna Allah telah mendengar. Sebab kalau Allah telah mendengar di situ, sebab dia fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan perbuatan yang telah terdahulu. Jadi sedangkan sami'allahu liman hamidah ini, apakah telah terdahulu? Jadi ulama lebih berhati-hati menyatakan taqabbalallahu, iaitu Allah telah menerima. Sami'an ini ada memberi maksud taqabbala, iaitu Allah telah menerima segala pujian hambanya. Jadi bila kita baca Sami Allahu liman hamidah, mana Allah telah menerima segala pujian yang dibaca atau diucapkan oleh orang sembahyang. Itu sami'ah, di mana taqabbala. Jadi kelebihannya membaca Sami Allahu liman hamidah, nazarallahu ilaihi birrahmati. Allah pandang dia dengan pandang rahmat. Apabila ia sujud, a'tahu Allahu bi'adadil insi wal jinni hasanatin. Bila sujud sahaja, Allah akan memberi kepadanya kebaikan sebilangan manusia dan jin. Waktu yang suka sujud. Apabila membaca subhana rabbiyal a'la, faka'annama a'taqa bi kulli suratin wa ayatin raqabatan. Baca subhana rabbiyal a'la seolah-olah memerdekakan dengan tiap-tiap surah dan ayat yang dibaca dalam sembahyang itu seorang hamba abdi. Memerdeka seorang pun banyak pahala. Setiap ayat dan surah ini
dikirakan seperti memerdekakan hamba Allah, hamba abdi ini. Wa idza tasyahhada, apabila ia bertasyahud, maka Allah telah memberikan pahalanya pahala orang yang sabar. Dan apabila ia memberi salam, wa idza sallama futihat lahu abwabul jannati samaniyati, maka dibukakan kepadanya 8 pintu syurga, dan bolehlah ia masuk mana-mana pintu yang ia nak masuk. Allahu Akbar. Ini riwayat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di dalam syarah hadis ini juga menyebut satu kelebihan. Sesungguhnya bacaan kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ianya juga adalah ismu tayrin, iaitu nama seekor burung, fil jannati, di dalam syurga, ala syajarihi, di atas pokoknya. Dalam syurga ni ada pokok Sidratul Muntaha, pun penghujungnya pun ada Sidratul Muntaha. Begitu juga dalam syurga, yang dinamakan dia at-tayyibat, disebut juga at-tayyibat. Jadi disebut dalam syarah hadis 40 li Imam Nawawi, apabila seorang hamba Allah itu membaca di dalam tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, nazala zalika at-tayru an tilka asy-syajarah, maka burung tadi dia akan turun. Wan ghamasa fi zalika an-nahri, kemudian dia menyelam di dalam satu sungai. Sungai itu ada yang menyebut namanya At-Tayyibat. Satu riwayat nama sungai itu ialah At-Tayyibat. Kemudian dia bangun wa nafadha rihahu, kemudian dia mengipas kepak ini pun dia kibas-kibas begitu, maka titisan air itu Allah jadikan seorang malaikat yang sentiasa memohon keampunan kepada Allah bagi orang yang mendirikan salat sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Lagi semayang kita, Allah ciptakan para malaikat yang sentiasa malaikat ini memohon kehadrat Allah Ta'ala supaya orang ini diampunkan dosa. Itu sebab para wali ni dia suka salat. Kenapa? Dia yakin bahawa ada hamba Allah yang tidak melakukan dosa, sentiasa tolong doakan dia mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu para alim ulama sufi menyebut, apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi walinya, idza aradallahu an yuwalliya 'abdahu, Allah lantikkan dia ni menjadi wali, maka Allah akan bukakan baginya pintu zikir. Jadi kalau di antara ramai-ramai kita ni, Allah pilih kita ni di kalangan awliyaullahis salihin, maka Allah pilihkan kita ni dengan dibukakan pintu zikir. Dia suka berzikir. Fa idza ittalazza az-zikr, bila dia berzikir dia rasa lazat. Idza istalazza az-zikra, mana bila dia berzikir dia rasa lazat. Allah telah membukakan baginya pintu al-qurb, itu hampir kepada Allah. Kemudian Allah angkatkan hambanya ini kepada satu majlis dinamakan majalisul unsi, majlis ketenangan namanya. Saya sentuh minggu lepas sedikit. Kemudian Allah dudukkan hambanya ini di atas kursi tauhid. Maka orang ni adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian Allah bukakan hijab baginya
dan Allah tempatkan ia di dalam darul qurbi, satu tempat rumah qurbi ilallah, hampir kepada Allah, dan Allah bukakan baginya melihat kebesaran Allah dan keagungan Allah. Inilah dia di antara hamba Allah yang mendapat mahabbatullah. Mahabbatullah. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Seterusnya kitab kita ni. Jadi dia kata tolong sediakan dalam rumah satu tempat yang aku duduk dalamnya dan orang lain tak masuk. Maka berkata laki-laki itu, segala syarat itu sekaliannya ku terimalah. Yang beli hamba ni kata aku terima. Kemudian katanya, tilik olehmu di dalam rumahku pada yang engkau suka. Maka berkeliling ia padanya, maka didapatnya rumah roboh. Maka kata sahaya itu, inilah yang aku pilih. Maka berkata penghulunya, hai gulam, engkau pilih rumah yang roboh lagi kharab. Kharab ni mana binasa, rumah buruk, usang begitu. Dah pecah sana, pecah sini, lubang sana, lubang sini. Katanya, hai tuanku, tiada engkau ketahui bahawasanya rumah yang kharab itu adalah bagiku serta Tuhanku. Ini panjang huraian ini, insya-Allah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutupnya, di antara kelebihan berzikir, kelebihan berzikir ialah yang pertama mendapat keredaan Allah. Yang kedua akan menambahkan loba kita taat kepada Allah, dan yang ketiga akan diberikan oleh Allah kepada kita ini riqqatul qalbi, hati kita ni mudah tersentuh. Apabila cerita bab neraka, kita rasa macam seolah kita masuk neraka begitu. Apabila diceritakan tentang dosa, kita terpandang dosa itu ada di atas kepala kita. Ini kalau kita ni cerita bab dosa, kita terpandang orang lain. Kita tak terpandang kepada kita, kita terpandang orang lain. Bila orang kata kita berdosa ni, kira aku je berdosa, kau tak berdosa. Jadi kita jawab pun jawab macam orang tidak berpelajaran begitu. Dan seterusnya lagi, dengan berzikir itu boleh menghalangkan daripada melakukan maksiat. Dan seterusnya terpelihara daripada syaitan. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah sayang dan cinta kepada kita dan kasih kepada kita, dengan diberikan rahmat dan keredaan Allah kepada kita semua. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam. Rabbana أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم، وهو يسقي لنا عند حوض المنى، فهنيئا لنا بجوار الإمام. في النداء جاءنا به يا سعدنا، فأجاب لنا أمتي يا سلام. قد صافى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا، ووفانا المرام. من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام. ربنا أحينا بالتقى في الدنيا، من عذاب قنا لا نخاف في الزحام.
ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقان بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظ عن ديننا من ديون احمنا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على من سما وعلى زار رب العلا حاز أعلى المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيئنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.